Pasir Yang Berhormat Julau, saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Petua di atas laluan yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya mengalu-alukan kedatangan guru-guru serta pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai daripada Kampung Kerinci, Kuala Lumpur. Selamat datang ke Badan Perundangan Kebangsaan Malaysia. Puan Yang Petua, saya ingin menyentuh beberapa perkara sampingan sebelum menyentuh topik utama dalam bahasan masjid ini. Kerana jika tidak disentuh, ia akan dianggap sebagai perkara yang betul. Pertamanya ialah berkenaan dengan teks bajet ini. Walaupun ia perkara sampingan, tapi saya rasa ia perlu untuk ditegur. Saya lihat Yang Berhormat Perdana Menteri suka menggunakan perkataan-perkataan yang baru, perkataan-perkataan yang kurang digunakan. Ya, itu baik untuk mendedahkan penguasaan bahasa. Tapi jangan sampai menggunakan perkataan yang tidak ada di dalam kamus. Saya ambil contoh perkataan ketimbang. Digunakan sebanyak 27 kali. Saya semak dalam kamus Dewan, tidak ada perkataan ketimbang. Ya, ada ketimbung, ketimpung. Ya, tidak ada ketimun, ketimbang tidak ada. Saya tak tahu dalam kamus mana yang dirujuk perkataan ketimbang ini. Jadi, walaupun ucapan kita ini bukanlah dokumen bahasa, tetapi kalau nak guna perkataan yang jarang digunakan, pastikan perkataan itu betul. Kerana dokumen bajet ini akan dirujuk. Mungkin akan ada orang buat PhD, penyidikan dan sebagainya. Saya nak tegur pada pembuat-pembuat teks ucapan supaya dapat cakna dan memberi perhatian tentang perkara-perkara seperti ini. Kerana saya tahu Yang Berhormat Perdana Menteri suka menggunakan perkataan yang bombastik, yang canggih, tikrama dan sebagainya. Baik, yang kedua, Puan Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan kadang-kadang saya lihat berlakunya salah konteks dalam penggunaan angka yang disebut oleh Yang Berhormat Rantau Panjang, Yang Berhormat Tanjung Karang. Tadi ialah berkenaan dengan jumlah isi rumah miskin tegar. Sehingga kita pelik bagaimana Perdana Menteri boleh menyebut bahawa tahun ini hanya 18,000 isi rumah sekarang yang merupakan miskin tegar. Ini satu perkataan, satu angka yang agak tidak munasabah berdasarkan jawapan tadi yang diberikan oleh Menteri Ekonomi sendiri. Yang disebut oleh Rantau Panjang tadi bahawa jawapan Menteri Ekonomi sendiri pada 16 Oktober, iaitu 2 hari lepas, sehingga 31 September 2023 sejumlah 110,663 ketua isi rumah. Saya syak bahawa yang nak disebut oleh Perdana Menteri ialah jumlah itu turun sebanyak 0.2%, iaitu turun sebanyak 18,000 isi rumah berbanding dengan jumlah sebelum ini. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri. Tapi bila saya cek dalam teks ucapan, saya buat cross check dengan Hansard, benar-benar disebut sekarang tinggal 18,000. Saya fikir ini satu perkara yang misleading terhadap Dewan dan perkara ini perlu untuk diperbetulkan. Tidak munasabah angka yang disebut oleh Menteri Ekonomi berbeza dengan Perdana Menteri. Siapakah yang tak betul? Adakah Pandan tak betul atau Tambun yang tak betul? Tak, mustahil kedua-duanya betul. Kalau kedua-duanya tak betul, itu boleh jadi. Pak Semah, minta laluan sikit. Padang Serai. Minta maaf, Padang Serai. Saya ada beberapa perkara lagi. Baik, minta maaf ya. Kalau ada sempat, saya akan bagi laluan. Yang ketiga, bajet ini saya sifatkan sebagai bajet business as usual atau bajet biasa. Maaf. Kerana tiada suntikan yang benar-benar serius untuk merangsang perbelanjaan di peringkat bawah. Perbelanjaan bangunan juga susut sebanyak 7 bilion berbanding 2023. Walaupun secara keseluruhannya bajet ini naik. Ini kali pertama perbelanjaan bangunan turun. Benar, ini berlaku kerana sebanyak 13.17 bilion ringgit Malaysia daripada perbelanjaan bangunan 2023 diperuntukkan untuk membayar hutang 1MDB. Saya cadangkan selepas ini bayaran hutang 1MDB ini diletakkan di dalam bakul mengurus supaya mudah untuk kita melihat bahawa yang diperuntukkan untuk bangunan itu betul-betul bangunan. Yang keempat, dari sudut pendapatan, jelas sekali kerajaan masih terkial-kial untuk mencari punca pendapatan. Apabila dilihat hasil tahun ini hanya bertambah 4.4 bilion ringgit Malaysia sahaja. Ini pertambahan yang paling rendah dalam 5 tahun kebelakangan ini. Saya ambil contoh, pada tahun 2020, pada tahun 2021, dalam 4 tahun kebelakangan ini, tahun 2021 kita bertambah hasil kita 8.67 bilion ringgit Malaysia. Tahun 2022 hasil kita bertambah 60.61 bilion ringgit Malaysia. Tahun 2023 hasil kita bertambah 8.84 bilion ringgit Malaysia. Tahun ini hasil kita cuma bertambah 4.4 bilion ringgit Malaysia sahaja. Itu jumlah yang paling rendah dalam 3-4 tahun kebelakangan ini dalam pentadbiran seorang Menteri Keuangan yang paling baik di Asia Tenggara.
Jadi ini satu perkara yang saya rasa tidak munasabah, boleh berlaku demikian. Yang kelima, kita juga perlu akui bahawa kerajaan tidak boleh menangani isu nilai mata wang ringgit. Ini perlu diakui. Siapa saja jadi kerajaan, mengakulah bahawa mata wang ringgit ini bukan di bawah kawalan kita sepenuhnya. Semalam sewaktu Perdana Menteri menjawab berhubung isu mata wang, dikatakan mata wang negara lain juga jatuh, bukan saja Malaysia. Realitinya ia kurang tepat. Cuba bandingkan dengan Singapore dollar. 17 Oktober 2022 tahun lepas, 1 US dollar bersamaan 1.42 Singapore dollar. Tahun ini 17 Oktober bersamaan 1.37 Singapore dollar. Artinya semakin mengukuh. Bas Thailand tahun lepas 17 Oktober 1 US dollar bersamaan 38.09 Thai baht. Tahun ini 36.36. Saya ambil tarikh betul-betul setahun. Artinya semakin mengukuh. Artinya tidak boleh digambarkan sebelah itu. Kesimpulannya, Yang Muhammad Tan pun pernah menyebut dahulu bahawa ringgit jatuh kerana kamu tak pandai jaga kerajaan. Sekarang saya ingin bertanya balik, adakah ringgit jatuh kerana kamu tak pandai jaga kerajaan? Begitu juga dalam isu pengurusan hutan. Tahun 2021, nisbah hutan dengan KDNK ialah 63.3%. 2022, 60.4%. Tiba-tiba tahun 2023, 62%. Dan tahun 2024, unjurannya ialah 64%. Artinya, apa yang disebut oleh kerajaan ketika menjadi pembangkang, kononnya kerajaan yang menambah hutang ialah kerajaan yang gagal, itu kurang tepat. Ya, kerajaan kata ada perancangan nak turunkan ke 60% dalam masa 3 tahun lagi. Betul lah. Kerana ia hanyalah perancangan. Setakat ini, kerajaan telah berjaya, iaitu berjaya menambah hutang dengan nisbah KDNK. Yang berikutnya saya ingin menyentuh secara sepintas lalu berkenaan dengan isu mogok memandu lori. Abang-abang lori kita sekarang ini di seluruh Malaysia sedang melakukan mogok dan sedikit tuntutan kepada kerajaan. Saya faham, semalam saya dengar Menteri Pengangkutan telah mengeluarkan kenyataan bahawa isu penguatkuasaan undang-undang ini ialah yang telah termaktub di dalam undang-undang JPJ. Tapi dalam pelaksanaan undang-undang ini dia ada timbang rasa, ada peri kemanusiaan. Apa yang dituntut oleh pemandu-pemandu lori ini dalam memorandum yang saya baca, ada kewajaran dari sudut undang-undang untuk dipertimbangkan. Ya, mustahil semua orang di atas jalan raya ini boleh mematuhi 100% undang-undang jalan raya dari mula dia mendapat lesen sehinggalah kepada dia meningkat, dia berpuluh-puluh tahun dia pegang lesen memandu. Saya fikir itu perkara yang mustahil. Jadi saya minta supaya kerajaan dapat dengar tuntutan pemandu-pemandu lori ini, panggil wakil mereka, bincang elok-elok supaya ia tidak menjadi menjala kepada masalah yang lebih besar. Begitu juga perkara-perkara lain, isu-isu anak-anak kita di JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia. Tanjung Anak-anak Karang, tambah sikit boleh? Setuju ke kalau kita katakan isu cermin gelap sekarang terlalu menekan rakyat? Terima kasih. Saya tidak boleh nak komen setuju atau tidak, tapi sebagaimana yang sebut tadi bahawa undang-undang ialah undang-undang, tetapi di sana ada timbang rasa dan juga peri kemanusiaan yang perlu untuk kita letakkan sebagai keutamaan. Jadi saya minta kerajaan supaya dapat memberikan pertimbangan dalam isu allowance anak-anak kita. Saya nampak Timbalan Menteri ada anak-anak kita yang ada yang dikategoriskan sebagai anak-anak istimewa. Apabila mereka diletakkan di pusat-pusat swasta dan sebagainya, kadang-kadang JKM memutuskan untuk tidak memberikan allowance yang sepatutnya diberikan, sepatutnya mereka berada di sekolah-sekolah pendidikan khas. Kita perlu akui bahawa pendidikan di sekolah-sekolah pendidikan khas ini tidak memenuhi ataupun tidak sampai kepada piawaian yang sebenar untuk anak-anak yang mengidap sindrom Down, autism, ADHD dan sebagainya. Kalau diletakkan di pusat-pusat pendidikan, di sekolah-sekolah pendidikan khas ini, ditambah pula dengan guru-guru yang mungkin kurang berpengalaman, mereka tidak mendapat terapi dan pendidikan yang sepatutnya. Jadi ibu bapa mengambil sikap untuk diletakkan di pusat-pusat swasta. Saya nak sebut dalam soalan tambahan semalam tapi tak sempat. Jadi seboleh-bolehnya JKM cuba melihat isu ini, allowance RM150 yang diperuntukkan kepada mereka itu dapat diteruskan walaupun mereka berada di pusat-pusat swasta dengan kolaborasi bersama. JKM boleh mengiktiraf ini juga sebahagian daripada pendidikan yang perlu untuk diberikan. Kepada Kementerian Pendidikan saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang nak naikkan allowance pelajar di IPG sekarang RM450 Malaysia kepada RM600 Malaysia misalnya. RM450 ini sangat kecil untuk bakal guru menampung kos sara hidup hari ini. Sebab itulah saya tahu bahawa hari ini kerajaan telah pun dalam keadaan yang agak sedikit
terkial-kial untuk mencari hasil, diperkenalkan cukai baru dan sebagainya. Cukai perkhidmatan sebagai contoh. Saya sebut semalam dalam soalan tambahan saya kepada Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri tidak menjawab. Saya fikir soalan tersebut, bagaimana cukai perkhidmatan yang naik pada 8% pada perkhidmatan tertentu sahaja. Betul, tetapi apa disebut sebagai domino effect? Contoh harga makanan, walaupun tak naik dari sudut di atas kertasnya, tapi harga makanan itu lahir daripada packaging, daripada pembungkusan, daripada pembuatan, daripada pengangkutan. Kalau cukai-cukai ini sebahagiannya terkesan dengan kenaikan SST ini, pada akhirnya ia akan memberikan efek atau kesan kepada harga barang itu sendiri. Apatah lagi kalau harga barang ini merupakan harga barang yang menjadi keperluan. Sebab itulah kerajaan tidak boleh menyalahkan sesiapa. Dalam bab pengurusan ekonomi ini, dalam bab pengurusan ekonomi jangan salahkan hutang negara dan sebagainya. Saya melihat pembukaan ucapan bajet kerajaan, Yang Berhormat Perdana Menteri cuba untuk melontarkan kesalahan-kesalahan ini kepada kerajaan yang terdahulu. Orang kata ikan todak, ikan tenggiring di tepi pantai di tas indah. Kaki tidak pandai menari di salah lantai tinggi dan rendah. Kalau kita tidak boleh mengurus dengan baik, kita boleh bincang dan kita jangan cuba untuk menyalahkan pengurusan ataupun kerajaan yang terdahulu. Dalam isu anak muda, saya juga ingin menyinggung kegairahan kita yang ingin menjadikan Kuala Lumpur sebagai hub industri digital. Asyik-asyik Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur ini bandar paling sesuai. Tapi berilah peluang kepada negeri lain untuk membangunkan industri digital. Yang industri digital ini tidak perlukan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, cuma perlukan kepada liputan telekomunikasi yang baik. Untuk dibangunkan, sepatutnya kita cuba ambil daerah-daerah atau negeri-negeri di luar Kuala Lumpur berpotensi untuk dibangunkan sebagai di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, Bandar Shenzhen di China dan Bandar Bengaluru di India. Dua bandar ini berjaya dibangunkan sebagai hub digital walaupun ia bukan merupakan ibu negara kepada negara masing-masing. Puan Yang di-Pertua, dalam 3 minit terakhir ini saya ingin menyentuh berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen. Ya, saya mewakili ahli-ahli parlimen yang lain. Kita rasa agak tersinggung dengan kenyataan Menteri Ekonomi apabila ia menyebut bahawa kerajaan, dalam saya petik dalam berita harian pada 13 Oktober 2023, kerajaan tidak mahu peruntukan wakil pembangkang diguna bayar TikToker. Ini kenyataan dikeluarkan oleh Muhammad Pandan. Beliau banyak hari tak hadir, saya tak tahu ke mana, tetapi kita nak nyatakan bahawa apabila kenyataan ini keluar, satu perkara yang mengguris hati, seolah-olah kita bila diberi peruntukan nak bayar TikToker. Dan ia nampak selari dengan kenyataan beliau juga pada 18 November 2022, sehari sebelum pilihan raya lepas, pilihan PRU tahun lepas. Katanya PN bayar sehingga RM50,000 Malaysia dapatkan pempengaruh TikTok. Rupanya perkara yang sama dibawa sampai ke hari ini. Maka kita nak sebut bahawa peruntukan kalau diberikan kepada kita ia melalui pelbagai proses, APU dan sebagainya. Ada proses-proses penilaian dan bukan mudah-mudah nak bayar kepada TikToker. Kalau tak nak bagi, janganlah disebut begini. Kita tidak ada masalah. Saya nak sebut kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, mulai hari ini kita tak payah lagi mengharapkan peruntukan kerana nampak sangat kerajaan, rasanya kerajaan sudah pun putus, memang tak nak bagi. So, tak payah. Tak payah. Sebab apa? Sebab kita dulu, saya sebagai ahli parlimen kerajaan, saya masih ingat di kerusi itu saya berada ketika Perikatan Nasional mentadbir kerajaan. Kita minta bagi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Kita menulis, kita hantar surat. Alhamdulillah, walaupun tak banyak tapi Paguh memberikan RM300,000 Malaysia bakul makanan tanpa perundingan. Tuan Dr. Mahathir ketika kerajaan Pakatan Harapan bagi peruntukan tanpa perundingan. Tidak ada perundingan. Baik, nak runding apa lagi? Tuan-tuan dah ada kerajaan yang kukuh pada hari ini. Lebih daripada hampir 2/3. Ada perundingan. Kerajaan jemput untuk rundingan. Perundingan ada tak? masa tu. Sila. Kerajaan jemput untuk runding. Kenapa tak okay. jemput, tak nak hadir untuk runding? Kerajaan takut disalahgunakan. Sebab itu ada syarat-syaratnya. Kenapa tak hadir untuk runding? Itu soalan saya. Saya rasa sama poin. Baik. Isunya soal runding atau tak runding. Ini runding ni untuk apa? Kalau ada syarat, bagi tahu ke sinilah syarat. Supaya rakyat semua boleh melihat apa syaratnya. Kita bentangkan syarat 1, syarat 2, syarat 3. Sebut di dalam dewan ini. Kenapa perlu runding? Kerajaan Kelantan umum peruntukan pembangkang. Tidak ada perundingan. Terus bagi kerana adu dipilih oleh rakyat. Kerajaan Terengganu
Kerajaan Terengganu tak dapat bagi pada pembangkang, Tuan Speaker. Kerajaan Kedah sebab tak ada pembangkang. Kerajaan Kedah bagi pada pembangkang tanpa rundingan. Perlis bagi pada pembangkang tanpa rundingan. Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, tak ada lagi pengumuman nak bagi pada pembangkang secara sama rata, walaupun Pulau Pinang dan Negeri Sembilan kerajaan PHPN menang 2/3 majoriti. Kita boleh melihat siapa yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi saya fikir bahawa hari ini kita putuskan bahawa soal peruntukan ini, kalau mereka tak nak bagi, kita boleh stop sampai ke hari ini. Kita tak payah bagi, kerana bila kita jadi kerajaan, kerajaan yang ada pada hari ini sebagai pembangkang, mereka tidak akan tuntut lagi peruntukan kepada mereka pada masa itu. Sebab itu saya nak pesan, jangan berlaku zalim terhadap duit rakyat. Orang kata, Menteri Ekonomi kata, oh kita bagi kepada rakyat, bagi terus pada rakyat. Mana bagi terus pada rakyat? Hakikatnya parlimen kerajaan, mereka dapat peruntukan untuk pembangunan mereka itu satu, mereka mendapat tambahan untuk mereka agihkan sebanyak 3.8 juta atau 4 juta. Pada realitinya mereka lebih daripada ahli parlimen pembangkang. Tapi tidak ada masalah, rakyat sudah melihat, dan saya pesan jangan berlaku zalim, kerana doa orang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan keli di Tanjung Malim, di bawah angin ke kampung Delima, jangan sekali berlaku zalim. Langit tak ingin, bumi tak terima. Sekian, Assalamualaikum. Mas, saya nak tanyalah, rundingan tu zalim ke? Kalau kita minta untuk datang berunding tu, kira zalim ke? Kenapa kena tuduh-tuduh macam tu? Datang je lah berunding, tak ada masalah. Rundingan itu satu platform yang baik untuk kita dapat kerjasama yang baik antara kedua-duanya. Pasir Mas jawab. Jadi itu pandangan saya. Landing. Isu runding ini, yang berhormat daripada Ampang, isu runding ini kita sudah tahu apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Kerajaan mahu supaya apa yang dibuat dalam MOU ketika zaman Perdana Menteri. Baik, itu jelas. Soalnya situasi berlainan. Ketika jadi Perdana Menteri, ia slight majority pada masa itu. Sekarang kerajaan telah ada majority yang selesa. Adakah kerajaan nak berunding kerana kerajaan sendiri tidak yakin dengan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan ini? Pasir Mas, itu isunya. bukankah itu sikap Bukan nak bagi, saya tidak masalah. Okey, masa dah habis dah. Terima kasih. Ya, sikap Baik, kalau terima kasih. pentingkan rakyat, kita duduk berunding. Berwas. Jangan rasa Berwas. sombong. Okey, saya jemput